Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam Real Seram YouTube channel bersama dengan Atan untuk konten-konten seram yang sememangnya akan menyeramkan anda. Okey, pada kali ini Atan datang untuk menceritakan konten-konten yang sebagaimana Atan janjikan pada siri yang lepas. Kali ini Atan akan ceritakan berkaitan dengan rumah hantu yang ada di Malaysia dan juga di dunia. Nak tahu jenis-jenis rumah hantu? Stay tune. Tengok. Okay guys, sebelum kita bermula dengan lebih jauh untuk konten pada kali ini, untuk kandungan cerita di Minggu Rumah Hantu ini, izinkan Atan minta tolong dengan anda supaya like, share, subscribe dan memberi komen-komen yang untuk Atan improve lagi apa yang perlu dalam video ini. Dan untuk makluman anda, terima kasih banyak-banyak kepada pengikut-pengikut dan juga peminat-peminat dan juga follower Real Seram YouTube channel bersama dengan Atan, yang mana kita ataupun channel ini dah menghampiri ke tahap content creator yang ditabalkan secara rasminya oleh YouTube dengan beberapa orang subscriber saja lagi. Tanpa anda, siapalah Atan dan siapalah ataupun apa sangatlah channel Real Seram YouTube ini. Jadi rasanya tiada kata secantik bahasa yang boleh diungkapkan selain dari perkataan I love you. Itu pun kalau ditolak dengan kehilangan Atan yang dalam rasa 2 minggu selepas insiden-insiden yang tak begitu menggembirakan kita semua itu, Atan rasa Real Seram YouTube channel in the right track. Lebih kurang dalam 2 bulan kita akan dinobatkan sebagai YouTube content creator secara rasmi hanya dengan beberapa orang. So guys, teruskan subscribe, teruskan like dan teruskan share dan komen video ini supaya Atan lebih menjanjikan sesuatu yang menarik dan menyeramkan untuk anda. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Real Seram YouTube channel di Minggu Rumah Hantu. Seperti mana yang Atan janjikan, minggu ini Atan akan tampilkan beberapa siri ataupun beberapa kisah mengimbau kenangan-kenangan di rumah. Hari Ahad lepas, ya, lebih kurang 3 hari bulan 10 yang lepas, Atan dah lancarkan ataupun kita dah lancarkan Minggu Rumah Hantu di Real Seram YouTube channel. Tapi malangnya adalah malangnya sedikit, tak tahulah dia buat konten seram ni, Atan pun tak tahu kenapa sebabnya sepatutnya Atan dah post 2 video untuk anda ataupun 2 konten untuk anda, tapi bila sampai je masa nak post, Atan check video yang Atan nak post itu crash dan Atan dah cuba repair dan sebagainya, macam tak begitu memberangsangkan dia punya hasil. So daripada Atan paparkan kepada anda kualiti-kualiti yang tak menarik, paparkan kualiti-kualiti yang agak menghampakan kan, lebih baik Atan hold dulu video tersebut untuk Atan cari satu hasil yang lebih memuaskan. Tapi guys, biasalah kan video kentang apa ni, telefon kentang, peralatan kentang, jadi hasilnya pun akan jadi Big Mac kan. Telefon kentang, peralatan kentang, so dia tak akan jadi Big Mac. Paling hebat pun dia boleh jadi mashed potato dengan cheesy wedges sajalah. Okay guys, kita lupakan tu. Sebelum kita teruskan dengan satu
cerita yang akan Atan paparkan pada hari ini, iaitu kisahnya adalah jenis-jenis rumah hantu. Dan cerita jenis-jenis rumah hantu ni adalah salah satu konten yang sepatutnya Atan dah masukkan pada selepas Atan masukkan cerita rumah hantu yang paling hampir itu. Tapi ini agak ke belakang terdelay sikit. Mohon maaf, mohon ampun dan maaf guys. Cerita kisah rumah hantu ini adalah kisah yang akan menceritakan 3 jenis rumah hantu yang ada di Malaysia dan juga di dunia. Tiga rumah hantu guys, 3 rumah hantu di Malaysia dan juga di dunia. Umumnya memanglah banyak rumah hantu di seluruh dunia, di seluruh Malaysia, tak terkira rasanya. Kalau kita nak compare dan kumpulkan kesemuanya, memang terlalu banyak. Tetapi ada 3 jenis guys rumah hantu ini yang mempunyai cara ataupun mempunyai definisi yang tersendiri dalam. Okey, kisah rumah hantu yang pertama ini, sebagaimana yang dijanjikan di Minggu Rumah Hantu, ianya adalah rumah hantu yang kita kategorikan dia sebagai rumah hantu untuk pelancongan. Okey, dan memang banyak rumah hantu yang sebenarnya kita gazetkan dia sebagai rumah hantu untuk pelancongan, tetapi Atan pilihlah satu orang kata hujan kenapa asyik tersasul saja. Okey, orang kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Kita pilih juga negeri sendiri. So kita bawa anda semua, Atan bawa anda semua ke negeri di Borneo, negeri di bawah Bayu. Kita ke Sabah kerana Atan dan Real Seram telah pilih rumah Agnes Cat House yang terletak di Sandakan sebagai pilihan kami untuk rumah hantu pelancongan. Dan rumah hantu pelancongan ni adalah ada setengah orang lah dia kategorikan sebagai dark tourism. Okey, tourism yang pelancongan yang dalam sisi yang gelap lah konon-kononnya kan. Sebab orang nak melancong biasanya orang nak happy, orang nak melancong biasanya orang nak enjoy, nak hilangkan stres. Tapi orang yang memilih rumah hantu sebagai lokasi pelancongan mereka memang rare guys. Okey, memang rare. Sebab itulah dengan negeri Sabah telah pun menggazetkan bahawa Agnes House di Sandakan ini sebagai rumah hantu untuk pelancongan di negeri mereka. Rasanya lah penduduk di negeri Sabah ni rasanya guys, dia memang mengenali lah Agnes Cat House ni rasanya. Sebuah rumah yang asalnya dimiliki ataupun diduduki oleh seorang autobiografi dari Amerika Syarikat. Okay. Penulis lah terasa penulis pada tahun yang dah lama ni, pada tahun 1930-an dululah. Mengikut sejarahnya lah kita cerita dulu. Okey, rumah ini telah terkenal juga dengan dia punya mistik, dia punya misteri yang mana adanya semangat aneh dan seram di rumah ini. Konsep pelancongan seram ini guys, dia agak barulah saya rasanya, atau rasanya di Malaysia. Sebabnya kita tak ramai lah ya, biasanya yang akan melancong untuk mencari keseraman ini adalah mereka-mereka yang meminati
paranormal dan juga mereka-mereka yang memang mencari sesuatu kelainan. Okey, setakat ini dimaklumkan oleh Lembaga Pelancongan Negeri Sabah yang Atan dah baca dia, Atan dah buat sedikit review, yang Atan dah buat sedikit kajian lah, pembacaan lah ya guys. Yang mana pelancong-pelancong yang masuk ke dalam rumah itu, mereka ada keseraman-keseraman mereka. Sebelum Agnes itu berpindah dari rumah ini, mereka menjumpai satu catatan lah daripada Agnes. Yang pengalaman seram juga dikongsi oleh orang yang menduduki rumah itu seterusnya, iaitu Rosemary. Rosemary. Okey, nama-nama ini adalah nama-nama benar ya. Kalau you all search dan you all Google, adalah nama-nama ini dicatatkan di mungkin di mana-mana lah dalam artikel di internet itu. Okey. Ada satu kali Rosemary ni bercerita guys. Dia kata dia pernah lah terbangun pada satu pagi, dan bila Rosemary ni bangun pada waktu pagi itulah, sebelum subuh lah, sebelum subuh. Dia kata dalam artikel tu, kalau you cari ada, dia kata sebelum subuh Rosemary ni lihat ada satu bilik tu, dia tengok pintu itu terbuka dan tertutup dengan sendiri. Dan bila dia memandang pintu itu beberapa kali, dia terdengar hentakan tapak kaki menuju ke arahnya dan menuju ke arah bilik beliau. Menurut sumber lah ya, Rosemary ni selepas Agnes menetap di situ, Rosemary datang duduk di situ selama 12 tahun, daripada tahun 1955 hinggalah ke tahun 1967. Okey, dan yang agak menyeramkan ini, Rosemary ni dia tinggal di rumah peninggalan kolonial ke kolonial lah. You all betulkan lah kalau silap ya. Okey, dia tinggal di rumah ini seorang diri dengan suaminya bekerja di Kota Kinabalu pada masa itu. Jadi Rosemary ni pun dia baliklah ke katil dia dan tidur, dan bila dia tersedar atau terkejut dengan membuka mata, dia lihat ada lembaga mati ke arahnya di sebelah katil beliau tidur. Bahaya, seram guys. Dan ada selepas itu ada lagi juga orang Inggeris yang duduk dekat situ. Tom macam Tom apa dah lupa lah, Tom Tombak ke apa kan. Dan Tom Tombak ni juga dia pernah melihat Tom Tombak ya. Dia pernah melihat lah, dia pernah tinggal dekat rumah ni dan dia pernah melihat lembaga-lembaga yang sentiasa turun naik tangga di rumah ini. So guys, kepada anda yang nak merasai pengalaman seram sambil melancong, anda dijemput melancong ke Agnes Kate House di Sandakan, Sabah. Okey, melancong sambil mencari keseraman. Okey, cerita yang keduanya, kisah yang keduanya guys, adalah cerita jenis rumah hantu ataupun rumah hantu jenis penginapan. Ini lain juga ya. Tadi untuk pelancongan. Kenapa dikatakan rumah hantu ni adalah rumah hantu untuk penginapan? Kerana untuk pengetahuan anda, rumah ini adalah rumah yang dibuat ataupun yang dibina untuk lokasi penggambaran filem The Conjuring. Okey, rumah yang digunakan untuk penggambaran filem The Conjuring ni guys, sebenarnya telah pun dibeli dengan harga bernilai mahal juga rumah dia ni guys. Walaupun rumah hantu kan, kalau kita rumah hantu dekat sini, orang nak sewa RM50 sebulan pun fikir panjang kan guys. Tapi pasangan ini, okey, orang yang membeli ni, dia telah membeli rumah ini dengan harga 1.2 juta
US dollar, dan lebih kurang dan convertkan dalam Malaysia punya ringgit, dia dah jadi sampai 5 juta lebih guys. Betapa terujarnya pasangan ataupun orang yang membeli rumah penggambaran filem The Conjuring ini untuk dijadikan sebagai rumah penginapan mereka. Dan rumah ini guys memang dikatakan berhantu, okey, dan lokasinya berada di Rhode Island. Rumah ini juga dia mempunyai 14 buah bilik. Banyak 14 buah bilik dan berkeluasan seluas 3000 kaki lebih, 3100 kaki. Seluas 3.5 hektar. Wah, besar guys. Okey. Bukan ekar, hektar. Rumah ini juga dikatakan rumah ini juga dikatakan rumah berhantu yang paling dikenali di Amerika Syarikat. Dan yang nak diceritakannya, nak dijadikan ceritanya, kata ada salah seorang YouTuber di seram jugalah, dia punya ayat kan, nak dijadikan cerita lah. Okey. Dia pasangan ni daripada Mexico. Okay, dia selepas dia beli rumah ni, nama dia Mine, M-A-I-N-E. Macam mana nak sebut dia? Mine, macam tu ya. Tak tahulah, Atan ni memang fail lah guys, bab sebut English punya vocab ni kan. Tapi lebih kurang itulah. Atan nak panggil apa? Kita tukar nama nak best tak? Okay, kita tukar nama lah. Kita tukar nama, apa kita nak bagi nama ni? Nama Carol lah. Okay, Carol lah, sedap sikit. Nama kita tukar, nama dia Mine, yang orang yang beli rumah ni. Sebab sepasang suami isteri daripada Mexico. Jadi, tapi Atan nak sebut tu macam tergagap-gagap sikit. Mine, susah lah. So, Atan tukar nama dia Carol. Bila Carol dan pasangan dia beli rumah ni, memang Carol ni mengakui lah bahawa sememangnya rumah yang dibeli oleh mereka itu memang benar-benar berhantu kan. Rumah itu mereka beli pada tahun 2013 dan sekarang pun dah 2021 lebih 10 tahun. Tapi mereka walaupun tahu dengan keadaan yang seram itu, mereka masih enggan meninggalkan rumah tersebut. Sebab mereka kata bahawa walaupun rumah itu memang berhantu, tetapi ada sisi-sisi yang agak istimewa sebenarnya, sebab dia kata rumah itu memberikan satu view yang damai dan kan pelik pula kan bila Atan kata damai dan tenang, you kata jumpa hantu pun tenang ke? Biar betul Atan ni kan. Tapi yang Atan bacanya, persekitaran di kawasan itu memang tenang lah, sebabnya dia ada sebuah sungai, di luarnya menghadap kolam kan, macam Wangganu, menghadap kolam renang di rumah tersebut. Ada sungai depan, so bila mandi kolam tu boleh tengok view sungai. Memang tenang lah guys. Okay. Dan ketenangan itu jangan disangka betul-betul tenang, malamnya menyeramkan. Tapi kalau kita ceritakan macam rumah ini seram dan sebagainya kan, mesti dia orang tanya seram macam mana, nak tahu juga kan. Okay. Dan rumah yang menjadi lokasi penggambaran filem The Conjuring ini sebenarnya mencatatkan kisah-kisah seram, seperti penghuni dia selalu mendengar suara pelik. Suara pelik ni macam yang bukan manusia yang normal lah kan. Macam adalah suara-suaranya kan, kalau kita dengar tu kita tahu bukan manusia. Mereka juga mendengar bunyi-bunyi hentakan kaki. Mereka juga terdengar bunyi ketukan pintu walaupun tiada orang semasa bunyi tersebut. Dan yang agak menarik juga guys, mereka kata bila pengalaman yang masa mula-mula mereka duduk dekat rumah ni, mereka rasa rumah tu walaupun mereka hanya duduk berdua, tapi mereka rasa itulah rumah yang paling sibuk, dia kata. Kalau tak biasa, dia rasa rumah tu macam ramai orang kelang kabut. Tapi sebenarnya kalau dilihat dengan mata kasar, hanya mereka lah penghuni di situ. Kalau mula-mula pertama kali bermalam dekat situ, memang menyeramkan guys. Dan silap-silap kalau macam kita kan,
Siap-siap kita dah tak tahu ke mana dah. Mungkin pergi tidur kat mana-mana dah. Membuatkan mereka boleh duduk kekal tinggal di sini selain daripada ketenangan tadi yang mereka jatuh cinta dengan ketenangan sungai tadi dan kolam dan view yang menarik tadi. Mereka-mereka ini juga sebenarnya adalah paranormal. Jadi mereka memang mencari kisah-kisah seram. So that's why lah sanggup membeli rumah Conjuring ini sebagai rumah hantu untuk penginapan mereka. Guys, rumah hantu yang ketiga ini, okey, jenis bukan rumah hantu yang ketiga, jenis rumah hantu yang ketiga. Jenis rumah hantu yang ketiga ni adalah rumah hantu untuk perniagaan. Rumah hantu, jenis rumah hantu untuk perniagaan. Okey. Dan untuk makluman anda lah, okey, anda dah tahu sebenarnya bahawa banyaknya rumah-rumah hantu untuk perniagaan yang telah pun dibina di Malaysia ni sebenarnya. Okey. Sekarang kalau kita pergi bukan sekarang lah, sebelum ini, sebelum PKP, banyak rumah-rumah hantu dibina di mall-mall, dibina di taman-taman tema, di water park dan of course lah di farm fair kan. Kalau kita pergi farm fair, kalau tak ada rumah hantu, memang rasa tak lengkap lah farm fair tu kan guys. Nak Atan ceritakan dekat you all ni adalah berkaitan dengan rumah-rumah hantu yang bermotifkan keuntungan dan juga bermotifkan mendapat pulangan ataupun dana untuk penganjur-penganjur ataupun mereka-mereka yang mengadakanlah rumah-rumah hantu tersebut. Okey. So Atan ceritalah sikit pengalaman masuk rumah hantu yang bermotifkan keuntungan ini, dan rumah hantu yang Atan rasa yang Atan suka lah. Yang Atan suka adalah rumah hantu yang di Sunway Lagoon tu, The Scream Park ya. Dan tapi ada satu rumah hantu yang dekat Taman Tema ni dulu, di Bukit Merah Lake Town Resort. Okey, Atan tak pastilah kalau you all tahu, you all boleh komen lah dekat bawah ni. Okey, dekat konten ni, sama ada rumah hantu ni masih wujud atau tidak. Sebab Atan rasa rumah hantu ni adalah rumah hantu yang memang agak lama Atan dah pergi. Atan rasa Atan pergi ke sini, tak silap Atan dalam tahun ataupun kalau 10 tahun memang lebih. Jadi rumah hantu ni yang dekat Lake Town Resort dekat Bukit Merah ni, yang Atan sukanya sebab pada zaman mereka tu kan, masa tu tak ada lagi teknologi yang agak 70 dan sebagainya ni, tapi dia dah berjaya buat satu rumah hantu yang memang membawa kenangan seram tu untuk kita. Sebab pada dululah masa Atan pergi dulu, rumah hantu ni bila kita masuk berjalan dekat situ kan, dekat dalam tu, dalam ketakutan kita berjalan dan bunyi yang menyeramkan itu, tiba-tiba ada jatuh mayat depan kita kan. Lepas tu jalan-jalan lagi, ada kain terbang depan kita kan. So dia dah guna teknologi yang mengejutkan ini, seolah-olah kita dah kena tengah-tengah berjalan jump scare kan, macam tengok cerita seram kan. Jadi ia memberi satu pengalaman yang agak seram dan diingati sampai kini lah. Dan kalau rumah hantu ini masih ada di Bukit Merah Lake Town Resort, okay, especially lah kepada orang-orang yang di sebelah sana yang tahu, bolehlah komen Atan. Kalau ada, Atan rasa lepas PKP ni rasa macam berminat nak pergi ke sana lagi sekali. Dia dah mengimbau kenangan, itulah yang Atan maksudkan tadi. Okeylah, dan Atan ambil lah lagi satu cerita rumah hantu ni yang Atan dah pergi dengan anak-anak, adalah rumah hantu di Berjaya Times Square. Okay, Atan rasa rumah ni nama dia The Haunted Journey kalau tak silap. Haunted Journey ni guys, dia mula-mula kita nak masuk tu, kita rasa macam seram juga sebab dia macam banyaknya replika-replika patung-patung hantu dekat luar kan, dan juga dia punya desain-desain lukisan dan juga gambarannya seolah-olah di dalamnya cukup seram dan cukup seram dan cukup menakutkan lah.
Jadi nak tak nak sebab macam yang Atan dah pernah cerita dekat you all, Atan dengan anak-anak ni dia memang anak-anak lah especially dia memang suka nak masuk ke rumah-rumah hantu. Jadi dia memang dah jom kan. Jadi kita pun ikutlah dia punya permintaan dia kan, masuklah. So dalam masuk tu dia bagilah kita satu lampu solo yang kecil biasalah kan. Dalam rumah nak masuk rumah hantu kan biasanya ramai yang buat macam tu kan, lagi satu yang macam seolah-olah laser tu. The Haunted Journey kat Times Square ni dia punya perjalanan tu rasanya dalam 15 minit lah, kalau tak silap Atan, dalam 15 minit perjalanannya. Dan dia punya keseraman tu Atan bagilah dia punya 2.5 kot, tak sampai 3 kot. Tapi okey lah daripada berbanding dengan rumah hantu yang paling hampir tu kan, yang Atan cerita dalam konten yang lain tu. Bila masuk dalam ni adalah hantu-hantu di tepi-tepi perjalanan kita dengan bunyi-bunyi yang seram tu, hantu-hantu yang berambut panjang ya, orang-orang yang di make upkan lah sebagai hantu, mengacau-ngacau dengan bunyi-bunyi dan dengan sergahan-sergahan seram mereka. Bila kita masuk tu kita rasa makin lama makin gelap, dan dengan kita takut gelap, sama-sama kita cari jalan tu kan, tiba-tiba kita kena terjah dengan sergah dengan hantu tu kan. So agak ni jugalah, terkejut jugalah kan. Jadi rumah hantu yang dekat Times Square ni ataupun The Haunted Journey ni, dia adalah cabaran dan halangan-halangan dia. Macam ada tempat yang agak sempit, kena lalu dalam gelap, okey. Dan biasalah lepas meredah cabaran dan halangan tu, berjayalah Atan dan anak-anak ni keluar. So bolehlah dia sebenarnya guys, rumah hantu ni lah bagi Atan lah ya, dia punya point adalah sebenarnya kita berada dalam tempat yang gelap. Okey, dia gelapkan tempat tu dan dia pasang bunyi-bunyi yang scary, yang creepy, yang kita rasa macam seriau kita punya perasaan, bulu roma dan sebagainya kan. Jadi itulah yang sebenarnya dia punya key untuk rumah hantu tu. Dan yang selebihnya itu adalah bagaimana orang yang membuatkannya itu menggarapkan supaya lebih seram. Dan kalau key point itu pun dah tak ada, macam point tadi kan, point yang asas tadi, macam dalam gelap dan bunyi-bunyi yang menyeramkan tu pun dah tak ada, memang tak takutlah rumah hantu tu. Kalau pergi ke mana-mana tempat yang ada rumah hantu, memang tak sah kalau kami tak masuk. Saya, Atan dan anak-anak. Mungkin ada yang tanya kan, mana you punya wife Tan? Okay. Dan untuk makluman lah, Tan punya wife ni dia memang tak minat lah dengan benda-benda yang misteri dan menyeramkan ni. Biasanya dia duduklah tunggu dekat luar dan Atan masuk dengan anak-anak. Bila Atan keluar tu dia happy lah kot, dapat keluar kan daripada rumah hantu, dapat jumpa balik suami dia, tak hilang dalam rumah hantu tu. Okay guys, itu sajalah perkongsian Atan dengan kisah-kisah rumah hantu. Pilihlah tahap-tahap rumah hantu itu bergantung kepada kemampuan dan juga tahap ketahanan kita semua. Okey, kepada anda, setakat ini saja perkongsian Atan pada kali ini. Boleh like, boleh share dan boleh subscribe dan komen channel dan konten ini supaya Real Seram YouTube channel lebih cepat dilayakkan sebagai content creator di YouTube. Jumpa lagi guys. Bye bye.